Assalamualaikum, hai, saya Chanel Afdan. So, hari ini saya akan tunjukkan 10 jenis push-up yang paling efektif untuk membina otot. Okey, bagi setiap jenis push-up, kita akan lakukan 10 reps. Jadi bermakna pada petang ni kita akan buat total 100 reps push-up. So, for the first one is regular push-up. Let's go. So, regular push-up ni merupakan basic kepada semua jenis pushing exercise and all of variation of push-ups. So, basically, kita kena lakukan push-ups ni dengan form yang betul supaya kita dapat bina otot dengan lebih efektif. Bila kita dah lakukan push-ups ni, kita dapat lakukan push-ups ni dengan teknik dan form yang perfect, then we can move on more advanced exercises. Jom. Untuk explosive push-up ni, kita mengerahkan 100% tenaga kita semasa kita menolak badan kita ke atas untuk membina serta merangsang otot di bahagian lengan ni. Jadi apa yang kita fokus masa kita melakukan explosive push-up ni adalah, yang paling penting sekali adalah strength. The next one is knuckle push-ups. Jom. Okay. Untuk knuckle push-ups ni, kita fokus kita adalah pada bahagian lengan ni. Dia membina otot lengan kita ni dan juga menguatkan kita punya wrist. So, untuk push-ups yang keempat adalah pseudo push-ups. Let's go. Ramai yang tak tahu sebenarnya pseudo push-ups ni adalah senaman yang paling efektif untuk membina otot di bahagian triceps kita ni. Dan sebenarnya pseudo push-ups ni adalah rahsia kepada superhuman strength. Jadi kalau korang dah mahir buat pseudo push-ups ni, bolehlah korang buat full plank push-ups ke, ataupun 90 degree push-up, ataupun push-up lain yang lebih advance daripada yang kita buat hari ni. So, kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu pike push-up. Baiklah, tadi kita dah buat pike push-up. So, dalam gerakan ni kita perlu pentingkan kedudukan 90 degree. Macam tu Lepas tu, melalui pike push-up ni kita perlu fokus kepada angle dan juga bahagian shoulder kita ni. So, bila kita buat pike push-up ni, badan kita mestilah sentiasa dalam keadaan 90 degree masa kita tolak bahu kita ke atas dan ke bawah. Jadi kalau korang nak master dalam buat
hand press ataupun handstand push up, korang kena mahirkan dulu pike push up ni. Untuk pengetahuan korang juga, pike push up ni adalah salah satu exercise yang sangat mementingkan body weight push up. Sebab kita seolah-olah badan kita menolak seluruh badan kita ke atas, berbeza dengan jenis-jenis push ups yang lain. So after this we gonna do the next push ups, that is slow motion push ups. Let's go. There we have slow motion push-ups. So you must keep informed and you must go slow as you can. When you go down, you must go as slow as you can. Go slowly and make sure your body is informed. So apabila kita buat push-ups ni secara perlahan-lahan, jadi kita dapat membantu badan kita untuk kekal fokus dalam form, dan juga kita mampu untuk menambahkan kita punya pushing strength. Jadi pada awal percubaan korang buat slow motion push up ni, korang akan rasa badan korang tu bergetar dan fire up. Means that badan korang akan rasa berpeluh-peluh macam kita buat plank. That's normal, korang tak perlu risau. Sebab apabila badan korang bergetar-getar tu, maknanya muscle korang tengah connect each other. Jadi semakin banyak korang buat push up ni, semakin kurang getaran yang akan korang rasa. Jadi itu bermakna otot-otot korang semakin kuat. So just keep do it and keep moving, don't worry. So let's go to the next one, archer push ups.
there we have archer push-ups. So kalau korang buat push-ups ni, kedudukan korang mestilah dalam keadaan macam kita, what we call it, sedang memanah. Yes. So exercise ni sangat baik untuk korang develop korang punya otot dekat chest dan juga triceps. Make sure korang punya side, dua-dua belah side mendapat regangan yang sama. Means that kiri dan kanan perlulah turun habis, dan mendapat, tak boleh sebelah kanan turun habis, sebelah kiri naik sikit. So itu tak baiklah untuk korang build muscle korang. Jadi latihan ni juga sesuai untuk korang berlatih sebagai latihan untuk korang buat one arm push-ups. Push-ups ni juga sesuai kalau korang nak fokus pada sebelah bahagian sahaja. Contohnya macam saya, tangan saya punya muscle triceps dan juga biceps saya di sebelah kanan lebih besar dan juga lebih kuat daripada sebelah kiri. Jadi saya boleh buat archer push-ups ni di sebelah kiri lebih banyak. Jadi saya dapat manage saya punya otot di sebelah kiri supaya dia dapat sama kuat dan sama besar dengan sebelah kanan. Push-ups ni juga dapat engage korang punya chest from inside to outside. So let's go to the next push-ups, that is diamond push-ups. Let's go. So tadi kita dah buat diamond push-ups. So untuk diamond push-ups ni, kenapa dia panggil diamond push-ups? Sebab kita punya tangan kita ni mesti dah dalam keadaan, dalam kedudukan diamond macam ni. So push-ups ni sesuai lah untuk kita engage kita punya inner chest kepada triceps. Diamond push-ups ni memang susah untuk korang yang baru nak cuba buat. Tapi jangan risau, from push-ups, diamond push-ups ni, we gain a lot of strength from each reps. Ia juga dapat meningkatkan kekuatan pada pergelangan tangan kita, pada wrist kita ni, dan juga ianya sesuai untuk kita jadikan latihan untuk kita buat close pull up. So the other exercise that I want to show you guys is typewriter push-ups. Let's go. So tadi kita dah buat typewriter push-ups. Typewriter push-ups ni sama juga dengan archer push-ups, kedudukan tangan yang sama. Jadi korang kena calm down on one side, go slowly and stay ke bawah, dan gerak dari arah, kalau korang mula dengan kanan, korang ubah side dari kanan ke kiri. Make sure you stay dalam form yang betul dan jangan angkat badan. Maknanya dalam stay ke bawah je lah. Jadi dan make sure kedua-dua belah side kiri dan kanan mendapat reps, jumlah reps yang sama. Contoh kita buat tadi, kanan 10 dan kiri 10. Melalui exercise ni juga korang dapat contract korang punya chest dan juga triceps muscle ni
secara konsisten. Bermakna ianya tak sama dengan push-ups yang lain. Kalau korang buat push-ups yang lain, kalau korang dapat tengok, korang akan dapat rest at least 1 second apabila korang tolak badan korang ke atas. Ianya berbeza dengan typewriter push-ups ni. Maknanya kalau korang buat typewriter push-ups ni, korang there is no point to rest. Jadi dengan typewriter push-ups ni, korang dapat increase the isolation between chest ni dengan triceps as we move from one side to the other one. Selain itu, kita dapat meningkatkan juga kita punya applying to more weight on the other side. So untuk push-ups yang terakhir, kita akan buat Spiderman push-ups. Jom. Okay, that is the last push-ups. So untuk Spiderman push-ups ni, kedudukan tangan sama dengan regular push-ups, tapi apa yang membezakan dia adalah kita punya kedudukan kaki. Maknanya bila kita tolak badan kita ke bawah, kaki kita akan naik ke atas, sebelah kanan dan juga sebelah kiri, bergila-gila. Spiderman push-ups ni sangat sesuai untuk korang jadikannya sebagai latihan terakhir korang, kerana ianya lebih compound. Means that lebih banyak otot yang terlibat. Kalau kita tengok setengah push-up yang kita buat tadi, ianya lebih melibatkan bahagian chest dan tricep saja. Tapi berbeza dengan Spiderman push-up ni, ianya melibatkan kita punya bahagian core di bahagian tepi ni dan juga abs kita juga. So make sure kalau korang buat Spiderman push-up ni, korang kenalah dapatkan jumlah reps yang sama bagi kedua-dua side. Contohnya kita buat tadi 10 kanan dan juga 10 kiri. So that's it, 10 push-ups yang paling efektif yang korang perlu dan mesti buat. So korang mesti jadikan 10 push-ups ni sebagai rutin. Keep on doing it every day dan korang akan tengok result dia nanti. Make sure kalau korang suka video ni, korang thumbs up, share dan juga subscribe YouTube channel saya. See you on the next video. Bye bye.